Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini kita menerima satu perkabaran yang amat menggempakan dan memalukan. Dan bagi Muhyiddin Yassin ini adalah berita buruk. Apabila mahkamah hari ini arahkan Muhyiddin untuk bayar 1,35 juta ringgit kerana kalah saman fitnah terhadap Lim Guang Eng. Jadi apakah saman fitnah yang difitnah oleh Muhyiddin terhadap Lim Guang Eng ini, sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tetapi sebelum saya teruskan, inilah yang menunjukkan semenjak ya pemimpin parti bersatu bersama-sama dengan PAS, mereka sudah menjadi juara ya di dalam menfitnah. Adakah ini ajaran yang mereka belajar daripada pemimpin PAS ataupun parti dari parti PAS ini? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan, sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. So, fitnah, Muhyiddin diperintah bayar RM 1,35 juta kepada Lim Guang Eng. Tahniah kita ucapkan kepada Lim kerana menang saman fitnah, dan tahniah kepada Presiden Parti Bersatu, ternyata beliau sudah menjadi kaki fitnah. Ini bukan saya katakan, sahabat semua, tapi dibuktikan sendiri melalui keputusan yang baru saja diumumkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, yang mana memutuskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menfitnah bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng. Jadi apakah fitnah ini? Itu dia, yaitu berhubung dengan isu pembatalan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Jadi Muhyiddin katakan Lim Guang Eng yang membatalkan, tetapi akhirnya perkara itu adalah fitnah yang amat memalukan. Jadi Pesuruhjaya Kehakiman ROS Mawar Rozain mengarahkan Muhyiddin membayar ganti rugi sebanyak 1,35 juta kepada Lim. Ya, hakim berkata ahli Parlimen Pagol tidak cuba untuk mengesahkan kenyataan sebelum mengeluarkan dakwaan itu yang tidak berasas. ROS juga menegaskan keterangan Lim yang menyatakan dia tidak pernah mengeluarkan sebarang surat untuk membatalkan status pengecualian cukai yayasan itu. Tidak terjejah sepanjang perbicaraan penuh. Dan hakim juga mencatatkan saksi pihak Muhyiddin sendiri, seorang pegawai daripada Kementerian Kewangan yang mengesahkan Lim semasa memegang jabatan Menteri Kewangan, tidak pernah mengeluarkan sebarang surat yang mengandungi kenyataan demikian, iaitu membatalkan cukai, pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Jadi inilah dia, sahabat semua, terbaik untuk kita lihat bagaimana ya mereka sudah menjadi kaki fitnah dan sebagainya. Jadi kenyataan tersebut bukan saja tidak benar, tetapi berpotensi membawa kesan buruk di dalam negara berbilang budaya, kata ROS. Sambil menegaskan dakwaan itu serius kerana ia mencadangkan Lim telah menyalahgunakan kuasa yang melibatkan sebuah yayasan amal Islam. Saman ini berkait fitnah Muhyiddin bahawa Lim ketika menjadi Menteri Kewangan telah meluluskan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Butiran pampasan yang diputuskan oleh Mahkamah Sivil iaitu sebanyak 350,000 untuk setiap 3 kenyataan yang membawa jumlahnya kepada 1,05 juta ringgit bagi ganti rugi umum, ditambah 150,000 untuk ganti rugi teruk dan 150,000 untuk ganti rugi teladan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 1,35 juta ringgit. Dan Hakim ROS juga memerintahkan Muhyiddin membayar kos sebanyak 50,000 kepada Lim, tambahan 50,000 lagi ya. Di samping itu Mahkamah mengeluarkan perintah injaksi menghalang Muhyiddin daripada mengulangi kenyataan yang sama. Jadi bekas Ketua Menteri Pulau Penang itu dilihat berjabat tangan dan juga dipeluk oleh pemimpin serta penyokong DP selepas prosiding mahkamah terbuka. Muhyiddin pula tidak kelihatan semasa prosiding berlangsung. Adakah sudah melarikan diri kerana dia tahu ya dia sudah kalah ya di dalam kes saman fitnah ini. Jadi lantaran daripada keputusan itu, sahabat-sahabat semua, hari ini Muhyiddin telah melakukan tindakan segera untuk menurunkan hantaran berkaitan dengan fitnah yang dibuatnya terhadap Lim Guang Eng. Jadi ternyata dan terbuktilah mereka semua ini adalah geng-geng kaki fitnah.
Jadi Muhyiddin Yassin juga dikatakan telah pun menurunkan hantaran media sosialnya yang berkaitan dengan Lim Guang Eng sebagai mematuhi keputusan mahkamah hari ini. Ia dibuat selepas hakim mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah kerana menfitnah Lim Guang Eng. Bagaimanapun di sebalik keputusan mahkamah itu, Muhyiddin memberitahu dia akan membawa kes itu ke Mahkamah Rayuan bagi membatalkan sabitan yang memihak kepada bekas Menteri Kewangan terbabit. Kita tahu, ya, walaupun sudah disabitkan bersalah, tapi kerana kesombongan dan keegohan demi untuk menunjukkan kononnya mereka mau berjuang untuk merayu dan sebagainya, inilah yang akan selalu dilakukan oleh politikus-politikus sampah masyarakat. Katanya, walaupun saya menghormati keputusan mahkamah, saya kecewa dengan keputusan itu, katanya. Kecewa tu siapa suruh jadi kaki fitnah, kan? Sekarang rasalah. Katanya, saya telah mengadakan program saya untuk merayu keputusan itu kerana saya percaya bahawa kenyataan saya tidak menfitnah, masih lagi menegakkan badan yang basah. Dan bahawa saya katanya mempunyai kemulayan yang baik terhadap tuntutan itu dan bahawa jumlah yang diberikan oleh mahkamah adalah berlebihan. Sebagai mematuhi keputusan mahkamah, saya akan mengalihkan keluar hantaran yang menjadi subjek tindakan ini daripada Facebook dan media sosial saya. Kalau dia tidak bersalah dan mahu merayu, pastinya dia tidak akan turunkan. Tetapi kerana dia tahu dia sudah bersalah dan disabitkan bersalah, dia terpaksa turunkan. Kenapa dia buat rayuan? Ini dia cuma menunjukkan kononnya dia berjuang dengan tidak setuju dengan keputusan hakim. Dan menyusul selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Muhyiddin menfitnah Lim Guang Eng dalam isu pembatalan status pengecualian cukai terhadap Yayasan Al-Bukhari, Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Razan memerintahkan Muhyiddin membayar ganti rugi kepada Lim sebanyak 1.35 juta seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi. Dan menurut Rosmawar juga, Muhyiddin tidak cuba membuat pengesahan sebelum mengeluarkan kenyataan tersebut. Hakim juga menganggap dakwaan Muhyiddin dibuat sebagai tidak berasas. Jadi hakim turut menegaskan bahawa keterangan Lim bahawa dia tidak pernah mengeluarkan sebarang keliling untuk membatalkan status pengecualian cukai tersebut tidak dapat dicabar semasa perbicaraan. Kata Rosmawar, saksi defendant sendiri, saksi kepada Muhyiddin, ya, seorang pegawai daripada Kementerian Kewangan mengesahkan bahawa semasa memegang jawatan Menteri Kewangan, Lim tidak pernah mengeluarkan sebarang surat berhubung perkara itu. Muhyiddin merupakan Menteri Dalam Negeri semasa PS menjadi kerajaan antara tahun 2018 hinggalah tahun 2020 sebelum kerajaan itu digulingkan ataupun ditebuk atap oleh pemimpin-pemimpin Islam kononnya seperti Parti PAS, Parti Bersatu, Pejuang dan beberapa lagi pengkhianat-pengkhianat, ya, daripada Parti PKR itu sendiri yang diketuai Azmin Ali, Zuraida dan mereka-mereka yang lain. Ada juga, ya, pengkhianat daripada UMNO, sahabat semua. Itu dia. Jadi sahabat semua, setujukah anda dengan pandangan saya bahawa inilah politikus-politikus sampah yang hanya tahu menfitnah, menggunakan fitnah sebagai alat politik mereka, tetapi akhirnya makan diri sendiri. Jadi anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Noper Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.